hari, semua ketua-ketua jurulatih dan rakan-rakan guru semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan mesyuarat atas talian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam, dan juga bagi yang bukan berislam bolehlah kita sama-sama bertawakal sejenak lah. Okey, Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Okey. Terlebih dahulu, pihak SMK Gadong selaku penganjur tahun ini ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan dua orang kuat bola sepak Beaufort, iaitu Cikgu Nazri dari SMK Kota Kalias yang dilantik sebagai PT Bola Sepak Negeri Sabah, manakala Cikgu Rafiz dilantik sebagai PT Bola Sepak Daerah Beaufort. Tahniah diucapkan sekali lagi. Terima kasih. Teruskan pengacara. Okey, kita terus ke agenda yang pertama, iaitu ucapan pengurusi majlis. Bagi ucapan pengurusi majlis, pihak SMK Gadong akan menjemput Cikgu Saiful Azizi untuk mewakili pihak pengurusan sekolah. Dipersilakan. Okey, terima kasih pada Cikgu Ruslan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua rakan. PK Kukum dengan pengetua kami tidak dapat join, macam ada urusan penting diorang. Jadi dia hanya ada dua pesanan lah kepada kita semua. Pertama, terima kasih sebab join JM petang ni. Dan SMK Gadong berharap semua sekolah boleh menghantar penyertaan sebab kita nak pilih wakil yang terbaik kan bagi mewakili daerah Beaufort. Yang kedua, PK Kukum kami, Cikgu Nurahaini berpesan dia minta sampaikan kirim salam kepada semua rakan coach. Itu saja pesanan dia lah. Tapi saya ada tambah sikit berkenaan dengan fax yang kami post kemarin. Baru dapat dia punya report, rupanya fax itu rosak. Jadi saya harap mana-mana sekolah yang perlukan surat tersebut boleh PM saya balik lah. Nanti kami cuba usahakan sampai ke sekolah yang memerlukan. Okey, bagi saya itu saja. Kembali ke SEO. Terima kasih. Okey, Lan. Okey, kembali ke SU Ruslan. Okey, terima kasih Cikgu Saiful Azizi. Kita terus ke agenda yang kedua, iaitu maklumat pertandingan. Dengan ini majlis menjemput sekali lagi Cikgu Saiful Azizi untuk memberikan serba sedikit berkaitan dengan taklimat pertandingan. Dipersilakan. Okey, sekejap ya. Okey, maaf lambat sikit sebab cari bahan dulu. Bahan ini saya sudah paparkan ataupun post ke grup dalam format PDF. Jadi saya harap tuan-tuan boleh sudah fahamilah benda-benda tersebut sebelum ini, dan tapi kita just tengok saja satu-satulah mana-mana yang belum lagi clear. Jelas ke tu dalam skrin tu? Okey, yang ni pertandingannya kemahiran bola sepak dalam talian. Yang paling penting tujuan dia kita nak memilih wakil Beaufort lah. Wakil Beaufort yang terbaik untuk mewakili daerah kita lah. Sebab bola sepak ni kan sukan kebitaraan PPD Beaufort. Jadi kita perlukan pool peserta yang ramai untuk memilih mana yang terbaik. Tahun ini SMK Gadong tuan rumah dan kejohanan kita 22 bermula 22 hari Ahad ni hingga 4 September. Jadi selama 2 minggu ni boleh sudah cari atlet lah. Dan 2 minggu seterusnya tu 17 hingga 18 peringkat negeri akan berlangsung. Ini kalau tiada perubahan lah pada tarikh tersebut. 2 acara, kemahiran kreatif ataupun paling senang kita panggil freestyle lah ni.
dan juga kemahiran menimang, bukannya menimbang, saya terpaksa ubah sudah cikgu PT daerah Tegur sebelum ni. Jadi ada 2 kategori pada kemahiran kreatif freestyle, iaitu lelaki 15, lelaki 18, dan untuk menimbang ada 3, lelaki 15, 18 dan perempuan. Pelaksanaannya senang, dalam talian saja, hantar link YouTube. Okey, terus ke page seterusnya. Kalau rakan-rakan ada pertanyaan boleh tanya terus saja. Yuran tiada, bilangan peserta tu 5 orang bagi setiap kategori lah. Sudah saya paparkan dalam jadual ini 5, 5. Ini maksimum bagi satu sekolah. Jadi jumlah maksimum dia 25 orang peserta dan minima dia tiada. Contohlah sekolah hanya hantar 1 atau 2 wakil pun boleh juga. Dan satu peserta tu boleh ambil 1 atau kedua-dua acara. Contohnya sudah ambil freestyle, nak ambil juga kemahiran menimbang pun boleh, tiada masalah. Okey, kronologi yang penting yang line kuning ni kita sedang laksanakan hari ini iaitu 20 Ogos, mesyuarat kejohanan bola. Kemudian 22 Ogos start Ahad sampai 4 September, 2 minggu tu adalah pertandingan peringkat daerah. Dia punya pelaksanaan dia isi Google Form dan hantarlah pautan link. Dan penutup dia ataupun tarikh tutup hantar 4 September 11.59 malam untuk pertandingan peringkat daerah. Yang ini hanya untuk cadangan penganjur sajalah, ini tarikh-tarikh ni. 6 hingga 8 Isnin hingga Rabunya tu mesyuarat pemilihan pemenang, yang ni Cikgu Nazri akan bentangkan kemudian lah, sebab macam ada sistem baru lah, macam mana nak isi, macam mana kita nak nilai tu. Kemudian pada 9 September ni pun bergantung pada keputusan PPD, saya tidak pasti sama ada dia nak sentralkan ke ataupun macam mana. Dan 11 hingga 15 kita hantar peserta kita ke peringkat negeri. Yang ni kemudian saja. Ini yang penting, apa yang coach perlu buat, coach boleh laksanakan pertandingan peringkat sekolah mula daripada 22 sampai 2 September ni. Bolehlah war-warkan di peringkat sekolah masing-masing kalau belum ada wakil. Tapi kalau sudah ada wakil yang pilihan sendiri kan, boleh ambil saja pilihan tu dan minta berlatih lah. Boleh ambil video dia, ikut acara dan kategori. Setting ni, ini biasanya bergantung kepada kamera lah. Dia ada line-line telefon, line-line dia punya cara setting. Tapi lebih kurang sama saja dengan panduan yang saya bagi itulah, tidak jauh. Video yang direkam. Ya. Yang pasal setting video ni kan, kalau kita rekam video, memang 720 terus kah dia dapat? Tidak. Dia ada yang setting Full HD, ada yang setting HD, ada yang 1080 dan ada yang sampai 4K. Cuma ini cuma ini setting minima. Yang digariskan tuh 720 kan? Maksudnya apa jenis telepon pun tidak masalah lah kan? Tiada masalah, memang tiada masalah. Semua ada tuh setting resolusi tu. Ini biasanya yang paling rendah kan ni, 720 ni, supaya gambar tu diorang lebih nampak. Sebenarnya ada lagi rendah, tapi yang ini supaya gambar tu lebih jelas. Boleh juga ambil setting yang tinggi, cuma file dia jadi besar. Jadi disarankan sebelum ambil tu setting dulu itu video lah, 720 pixel. Video tu tiada tajuk, tidak perlu letak apa-apa, tiada music, tiada cut, direct saja rakam tanpa edit dan tanpa kesan khas. Kalau dia waktu rakam tu dia terlebih mungkin dalam seminit, contohlah 60 saat kan, terlebih jadi 65, itu boleh saja. Nanti waktu penjurian saja memotong benda tu lah, jadi tidak perlu cut lah. Okay, next dia untuk memudahkan sekolah-sekolah semua, kita sediakan iklan kalau nak gunakan lah. Jadi just masukkan saja, edit saja nama cikgu di bawah dan letak nombor telefon. Boleh post ke grup WhatsApp sekolah kan, grup kelas. Ini salah satu alternatif cara kami nak tolong lah. Okey, seterusnya 3 hingga 4 September tu, selepas 2 minggu, ini 2 hari ni masa untuk muat naik video peserta tu. Ini muat naik ke YouTube sendirilah. Masing-masing punya YouTube. Biasa kan kalau kita di telefon kita ada yang pakai Android, ada Gmail punya account. Jadi sebenarnya boleh aktifkan itu YouTube tu taruh di sana. Tapi kalau nak upload sebelum tempoh tersebut, sebelum 3 bulan pun boleh. Contohnya nak upload start minggu depan pun boleh, tiada masalah. Dan setting unlisted tu perlu dibuatlah. Yang ini panduan dia saya sudah upload dalam grup. Jadi boleh baca di sana dan boleh set ikut panduan tersebut. Dan jika ada masalah boleh berhubung dengan saya sendirilah. Okay, next.
Sudah upload, baru coach-coach ataupun peserta itu isi borang penyertaan Google Form. Ini link ini saya akan hantar ke grup MSSD lah. Dan pautan itu, yang pautan cikgu post, cikgu punya video, peserta punya video tu perlu dimasukkan dalam borang penyertaan tu nanti. Dia punya link tu. Okey, lepas tu boleh hantar. Biasanya borang penyertaan ni ada menyertakan sekali nama guru pembimbing. 1 dengan 2. Boleh pilihlah sama ada nak isi seorang saja ke atau 2 orang. Tujuan dia kita nak bagi sijil pada guru pembimbing ini, sijil peringkat daerah. Okey, jadi mudah saja saya ringkaskan balik. Laksanakan pertandingan sekolah ataupun pilih. Ini kalau belum buat pemilihan boleh letak poster lah di grup-grup pelajar tu. Lepas tu kalau sudah ada 3 hingga 4 bulan boleh upload sudah itu video peserta dan boleh sudah isi borang penyertaan. Itu saja dia punya cara kerja dia. Okey, kita masuk ke bahagian hadiah. Sebenarnya hadiah ini semuanya sama untuk acara dan kategori. Iaitu hadiah untuk juara, naib juara dan ketiga ni ada hamper disediakan. Hamper individu, medal stand dan juga sijil. Nombor 4 dan nombor 5 ada medal gantung. Ini yang saya difahamilah daripada PPD. Dan semua sagu hati, semua yang ikut penyertaan dapat sagu hati lah berbentuk sijil. Okay, jadi juara, naib juara dan ketiga ada hamper dan medal stand. 4 dan 5 medal gantung dan juga sijil, dan sagu hati juga ada sijil. Untuk stand, medal dan juga sijil ni adalah daripada PPD Beaufort. Dan hamper tu inisiatif kami sendirilah sebagai penganjur. Okey, bagi saya itu saja, dan kalau ada apa-apa pertanyaan dari rakan lain. Okey, rasanya kalau ada pertanyaan nanti kita pergi ke hal-hal lain lah kan. Okey, jadi bahagian saya itu sahaja dan saya kembalikan kepada SU. Mungkin PT mungkin nak sambung terus, PT daerah. Okey, balik pada SU. Okey, terima kasih Cikgu Saiful. Okey, seterusnya kita terus kepada PT daerah. Saya menjemput Cikgu Muhammad Rafiz untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan pertandingan bola sepak dalam talian. Dipersilakan Cikgu Muhammad Rafiz. Okay, terima kasih moderator kita petang ni. Boleh dengar suara saya kan? Boleh, jelas. Boleh. Okey. Terpaksa keluar mencari liputan yang baik. Nampak situ PT Negeri pun sudah keluar. Apalah kita teruskan lah ya. Yang saya hormati pengelola, pihak pengelola dan juga rakan-rakan jurulatih yang lain lah dari semua sekolah yang hadir pada petang ni. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Cikgu Saiful boleh kongsikan slideshow yang peraturan. Kertas konsep dahulu lah. Okey. Ya. Okey, ini. Sudah Cikgu Rafiz? Okey. Mau full screen ke tu? Boleh juga. Boleh juga, sekejap lah kalau mau full screen. Dah nampak ni skrin telefon dia kecil. Oh, dah nampak. Okey, kejap. Mau berteropong ni. Okeylah, kita santai-santai lah petang ni kan. Sedangkan pihak PPD pun tiada hantar wakil dari pentadbir sekolah, penganjur pun sibuk dan banyak program berlanggar. Jadi kalau cikgu-cikgu ada pertanyaan, cikgu tanya saja terus. Okey, sudah. Okey, baik. Kita pergi secepat yang boleh lah. Okey, ya ini kertas konsep untuk kejohanan kita pada tahun ini untuk peringkat daerah. Next. Ya, Pak. Next lagi. Okey, next saja. Okey, sudah dimaklumkan tadi.
Oke, next. Oke, next. Oke, teruskan. Ini pun sudah dimaklumkan oleh pengelola. Oke, teruskan. Oke, ini pun sudah. Oke. Baik, kelayakan dan umur nih. Kalau diikut di sini, bukan warga negara pun dia boleh ikut serta dalam pertandingan peringkat daerah, peringkat negeri. Tapi bila sampai di kebangsaan tuh memang dia tidak boleh lah. Jadi sebaiknya kita carilah memang budak-budak ataupun peserta dari dalam kalangan warga negara Malaysia lah. Tapi kalau tiada juga kita bagi peluang jugalah, kan? Oke. Untuk borang pendaftaran peserta nih, saya sudah berhubung dengan Tuan Abu, yang mana tidak perlu kita guru-guru sediakan borang M02 dan juga salinan kad pengenalan yang disahkan. Cukup sekadar pendaftaran dalam Google Form yang dihantar oleh guru-guru tadilah. Sebabnya memang paham untuk guru-guru mencari dan juga mendapatkan maklumat-maklumat murid ini. Tapi untuk pergi ke peringkat negeri, bilangan peserta dari setiap daerah itu kecil. Jadi mungkin peserta tidak ramai dari sesebuah sekolah yang terlibat lah. Jadi memudahkan sedikit pergerakan guru untuk dapatkan maklumat-maklumat peserta tersebut. Okey, ada apa-apa isu di sini ya, guru-guru? Tiada, okey saja. Tiada kan? Okey, next. Next. Baik, next. Okey, ini pun sudah dijelaskan oleh Cikgu Saiful. Okey, next. Okey, balik dari Cikgu Saiful, sorry. Terlepas. Baik, untuk cara penghantaran, tadi dimaklumkan tidak perlu letak nama dan sebagainya kan? Pengenalan dan sebagainya. Untuk peringkat negeri nanti, baru dimaklumkan kita kena masukkan nama murid, jenis pertandingan yang dia sertai, dan juga sekolah daerah lah. Itu nanti bila kita sudah dapat pesertanya, kita baru murnikan balik lah. Tapi kalau ada sudah budak buat, sekarang ni dia sudah hantar, cikgu-cikgu teruskan sajalah video yang ada ni. Okey. Baik, seterusnya. Hakim masih lagi belum mendapat respon daripada penyelia kita di BPD. Nanti akan dimaklumkan kemudian lah. Okey, next. Baik, pendaftaran pun sudah tadi saya maklumkan. Next ya. Okey, next. Next. Okey, ini data analisis penyertaan. Sekiranya semua sekolah menengah di daerah Beaufort ni menyertai dan menghantar peserta yang maksimum dalam setiap kategori. Okey, kalau kita lihat di sini college vocational pun layak untuk menyertai pertandingan kali ini. Tapi itulah tidak dapat guru dorang tidak dapat ikut mesyuarat petang ni. Kita akan sampaikan maklumatlah kepada dorang. Okey. Kalau mengikut data ni memang ramai peserta dalam kejohanan bola sepak ni, kan? Tapi kalau kita tidak capai pun bilangan yang ada ni, tidak apalah. Yang penting guru-guru dari setiap sekolah tu hantar penyertaan. Cuba cari. Kita faham dengan kekangan yang ada untuk mencari peserta-peserta ni. Tapi kita usaha dululah. Ini tujuannya adalah untuk membantu persediaan murid-murid ini juga untuk mendapatkan sijil penyertaan dalam bidang kokurikulum diorang lah, kan? Okay. Yang berkaitan Cikgu Rafiz, yang berkaitan dengan sekolah yang paling ramai hantar penyertaan ada sijil tu nanti memang adakah? Okey, masa taklimat bersama dengan PPD hari itu semua PT lah dimaklumkan. Sekolah yang penyertaannya ramai, maksimum lah maksudnya, akan diberikan sijil penghargaan. Okey,
Jadi contoh kalau maksimum di sini 20 berapa? 25 kan? 25. Kalau contoh 12 sekolah hantar 25 peserta maksimum, dapatlah tuh. Maksudnya dia terlibat dengan jayanya lah. Tapi kalau kita tidak paksa juga, kita paham juga kan situasi keadaan sekarang. Iya. Oke. Ya, Itu LPJ, saya lah. tanya boleh? Iya. Ya, ini lah. Tadi sekarang nih macam 10 setiap kategori boleh antar gitu. Tadi Cikgu saya pun cakap 5, satu kategori 5. Sekarang macam mana? 10 kah 5? Itu 2 acara tuh, Mi. 10 itu 2 acara terus. Oh, 2 acara terus. Iya, jadi 5 satu kategori lah kan? Iya. Oh, maksudnya acara tuh, artinya paham. Acara satu juggling, satu freestyle lah kan? Iya, betul. Ya, betul. Oke. Artinya pelajar tuh tetap 5 lah. Tetap 5. Acara saja perlainan itu jadi 10. Itulah saya tuh. Jadi 5 pelajar lah saya kan. Memang guru maths cepat betul mengesankan. Iya. Kalau budak tuh mahir kedua-duanya sekali, dia apa? Jadi boleh lah ikut kedua-dua. Oke. Oke kan, jelas kan kawan-kawan semua? Oke, jelas. Oke. Sudah boleh tanya? Yang penyertaan tuh dia ada 10 kan atau 2 kategori. Ya, jadi maksudnya wajib setiap sekolah itu wajib antar 10 kah ataupun mungkin boleh kurang daripada itu? Boleh kurang, Cikgu. Oke, itu sebenarnya unjuran kita lah. Maksudnya sekurang-kurangnya murid setiap sekolah, penyertaan setiap sekolah itu maksimumnya ialah 5 peserta bagi setiap kategori. Tapi kalau contoh cikgu punya peserta tidak dapat atau dapat seorang saja, itu saja yang cikgu boleh antar. Cikgu antar saja lah. Satu lagi cikgu, dia punya ada tempo masa kah untuk panjang video? Ada. Nanti saya akan bagi tahu di dalam undang-undang dan peraturan deh. Oke. Thank you. Oke, Pak. Terima kasih, Cikgu. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita teruskan. Ada rasanya kan? Kita terus lah kan? Oke, Cikgu Sepul, teruskan. Baik, ini hadiah dari PPD, tapi pihak sekolah ada inisiatif sendiri dengan menyediakan hamper lah. Oke, next. Oke, ini yang kita laksanakan hari ini. Oke, next. Alright. Boleh berhubung lah. Kita sentiasa respon lah dalam grup tuh cikgu-cikgu supaya kita dapat maklumat ataupun input yang terkini. Oke, next. Oke. Habis, terima kasih. Oke, slide seterusnya. Ya. Shock Paul laju nih Paul. Oke, ngam. Laju nih, baik nih laju nih. Oke. Iya. Lu sekarang fitness Pak, fitness. Ya Pak. Atas. Peraturan. Oke, baik. Terima kasih Cikgu Saiful. Sama-sama. Berikut saya kongsikan peraturan pertandingan kemahiran bola sepak. Nah, ini yang diperoleh daripada PT Negeri kita lah. Oke, next. Baik, ini sudah dijelaskan. Kita next. Oke, untuk umur nih cikgu-cikgu boleh tahu bahkan yang 18 tahun nih tahun semasa dia sekarang. Nah, ini maksudnya dia kalau ikut umur yang betul tahun lahir dia berapa tuh Cikgu Saiful? Anda mengira pula. 2003 kah? 2003 atau 2004 lebih kurang lah. Tapi dia berada tingkatan 6 lah dia, 6 rendah lah dia sekarang. Lebih kurang. Oke, yang lain tuh next. Pendaftaran, ini sudah diterangkan tadi. Oke, next. Oke, next. Oke, next.
Next. Oke, seterusnya. Baik, oke, nih. Baik, saya highlight di sini ya. Baik, kandungan video penyertaan hanya ada peserta dan bola saja. Tapi kalau contoh dia rakam video tuh di kawasan yang jauh lah, nampak benda-benda lain itu kita boleh terima lagi lah, kan? Tidak ada penggunaan tangan ataupun yaitu paras bahu sehingga ujung jari. Tidak ada aksesori dan tidak ada orang lain dalam video. Maksudnya tukang rakam video ni dan peserta sajalah dan murid tadi. Okey, pastikan apabila kita merakam tu kedudukan kamera macam mana tu melintang tu, apa nama dia tu Cikgu Saiful? Landscape kah? Melintang tu, landscape. Melintang menegak sih pakai, senang. Nah, hilang. Paul. Siapa? Cikgu Saiful, tanya sudah. Ya. Kalau macam tu, macam rekam tu, itu si statik dia apa saja macam mana? Ampai situ, kamera tu. Kalau orang lain bisa boleh. Kalau orang lain yang tolong gambar boleh. Iya boleh. Orang lain yang tolong rekam boleh. Boleh juga kan? Boleh. Boleh, ya boleh. Oke. Boleh. Boleh kan? Boleh. Orang lain lah tukang rakam, Orang lain. Dia sendiri. Payah dong. Aduh, terpayah tuh kalau lurus. Karena tuh gula lingkar lagi tuh, pusing-pusing. Benar tuh. Oke, next kah? Next kategori Hafiz. Oke. Ada 40 saat. Oke. Yang tadi Pul. Yang tadi? Oke. Slide tadi Pul. Oke, baik. Oke, kalau tadi 1 minit 30 saat, kali ini untuk timbangan dari saat pertama, kemudian 30 saat sudah jatuh bola, dia mau ulang balik, sudah tidak dikira. Iya. Hilang sudah suara Cikgu Hafiz nih. Maksudnya kalau freestyle 1 jam, kalau lebih sudah timbangan dia. Ya, kalau lebih 1 menit tidak sudah dikira lah, walaupun dalam video itu 1 menit 10 saat contoh 1 menit. 60 saat dalam tempoh masa 60 saat saja. Cukup. Jadi markanya payah juri kan? Markanya adalah bilangan kira. Oke. Nah, kalau macamnya dibuatkan 1 jam 1 menit 30 saat. Kalau dia 1 jam 30 saat yang juggling tuh. Artinya dikiranya 60 saat lah. Itu saja. 60 saat saja. Yang selebihnya tuh kena matikan sudah tulis hakim. Oke. Slide seterusnya. Hafiz. Boleh tanya? Ya. Sebutnya tentang yang kemahiran kreatif tuh. Jadi yang ini masa dia itu 1 menit 30 saat dia jalan terus ataupun pelajar tuh boleh edit dia punya kemahiran tuh lah. Apa deh? Sorry juga, boleh ulang balik. Masa itu 1 menit 30 saat kan. Ada masa dia rakam, dia terus jalan ataupun dia boleh kasih berhenti dan dia buat edit lagi. Edit sampai masa dia. Maksud Cikgu edit nih dia berhenti sekejap lah, bukan video. Terpulang dengan dia, tapi ada akan mempengaruhi markah kelancaran di sana. Tapi dia tidak masalah sebenarnya. Kalau dia mau berhenti kah, dia mau rehat sekejap kah, kemudian baru dia mulakan dengan kemahiran yang seterusnya boleh. Tapi mempengaruhi markah dia dalam kelancaran melakukan kemahiran tersebut. Tapi kalau cikgu tidak dapat juga
macam budak ni perlu berehat, itu kita bagi peluang lah. Biarlah dia buat, ikut keselesaan dia. Kalau dia boleh kasih, ada pelajar mungkin yang mahir kan, dia boleh kasih cantum dia, jadi dia macam tidak putus lah cikgu. Iya, betul. Jadi kalau macam yang kedua tu boleh yang memang bola tu dia pandai kasih edit. Jadi dalam satu minit tu dia boleh timbang-timbang, jadi tidak kan pelajar yang mahir dalam mengedit. Itulah kita akan masukkan pegawai ICT kita untuk menilai kesahan video tersebut lah. Sekejap saya respons sekejap. Okey. Yang untuk kemahiran menimbang tu 60 saat tu memang dia rakam teruslah 60 saat. Kalau dia jatuh bola tu sebelum 60 saat, itu saja kiraan dia kan. Tapi selepas 60 saat, kalau selepas 60 saat, 61 saja kiraan yang diberikan. Tapi untuk kemahiran yang freestyle tu, 90 saat tu, maksudnya kalau budak tu buat skill, tiba-tiba bola tu jatuh, masa tetap jalan, dia tidak boleh stop ataupun pause lah rakaman tersebut. Tapi dia boleh berhenti dalam video tu, dia berehat sekejap, itu boleh. Cuma dia rugi dari segi masa lah. Rakaman tetap jalan juga kan. Dia tidak boleh berhenti lah. Dia tidak boleh berhenti 90 saat tu. Dia just go on saja. Kalau bola jatuh, time freestyle tu, itu boleh. Tiada masalah. Dia just teruskan saja dengan skill seterusnya lah. Kalau dia mau berehat dalam 91, boleh. Tapi jangan berhentikan rakaman. So rakaman tu dia akan go on saja sampai 91. Habis 90 saat, terus potong. Jadi berapa yang dia dapat skill itu saja yang dia nilai. Saya rasa begitu. Okey. Ya, okey. Okey, boleh kan juga? Boleh. Terima kasih Cikgu Saiful. Okey, sama. Seterusnya. Okey, next. Ini sudah tadi. Okey, baik. Untuk penilaian pertandingan. Okey. Ini ialah untuk kemahiran menimbang bola. Peserta dinilai dari jumlah timbangan saja. Maksudnya timbangan yang paling banyak itu yang akan dikira sebagai pemenang. Okey. Kemudian jumlah timbangan tertinggi akan dikira sebagai pemenang, dan seterusnya timbangan hanya menggunakan bahagian kekura kaki kiri atau kekura kaki kanan. Okey, jadi maksudnya sentuhan di bahagian ini saja yang akan dikira. Okey, sekiranya peserta itu dia menimang, contohlah dia timang menggunakan kekura, kemudian tiba-tiba bola tu tertinggi, dia gunakan paha dan bahagian anggota lain selain daripada kekura kaki, sentuhan tersebut tidak akan dikira. Okey, kalau dia sentuh balik, dia sambung dengan menggunakan kekura, baru dikiraan akan disambung semula lah. Okey. Baik. Kemudian ada Cikgu Saiful usulkan kita ambil kira, kalau contohlah kita nilai budak tu nampak macam dia menggunakan kekura kaki dan juga menggunakan tepi kaki. Kadang-kadang kita tidak perasan juga ni. Okey. Tapi sekiranya kita nampak kedudukan bola itu masih hampir dengan kekura kaki, kita akan kira dia sebagai sentuhan di kekura kaki lah. Maksudnya belum terkeluar daripada lokasi kekura kaki tersebut. Konsepnya sama macam kita main bola di padang lah. Selagi bola tu tidak keluar sepenuhnya daripada garisan tepi ataupun garisan gol, dia masih dikira dalam situasi permainan. Melainkanlah hujung kaki itu betul-betul hujung tu, itu memang kita consider lah dia tidak menyentuh bahagian kekura kaki. Okey. Ada apa-apa respon daripada cikgu-cikgu? Okey, bahkan. Aku ada semua sekejap. Sorry, Ji. Nah, kan aku sudah nampak pada budak aku antar, kan? Oi, awal. Betul. Awal. Dia berpusing. Tidak nampak pada dia punya berpusing ke belakang. Dia mau kan bola tu lingkar. Dia berpusing. Okey. Jadi aku rasa tidak nampak tu, kalau dia memusing ke belakang, mana tu? Kalau macam lingkar bola tu. Oh bah, terpaksa kau sambung balik yang benar-benar kelihatan. Ya. Itu saja ceritanya.
Okey. Kalau anda pun suruh ya ulang balik lah. Rakam semula lah. Semula kan? Okey. Rakam semula. Banyak masa kita ni. 1 minit saja saja. Okey. Kalau Cikgu Saiful tu ia boleh 110 tu timbangannya. Dah ada lah. Okey. Dah ada selingan saja tu. Maksudnya mau dia terpusing, tertutup dan nampak kakinya. Dah nampak. Memang dia nampak tu dan dinilai lah. Dinilai. Ada kiraan di sana. Tapi dia masih timbang lagi kan. Tunggu dia berpusing lah. Video tadi kan. Saya rasa kami buat separate link lah supaya kami kami boleh fokus lah dengan video tu. Sebab video ni berat. Kalau macam dokumen lain, dia tidak berat, dia kecil saja kan size, tapi video berat besar saya saja. So kami prefer separated link lah gitu. Dah jelas suara tadi? Dah berapa jelas ya, Go? Dah berapa jelas, Mek? Apa soalannya tu? Yang dengar tadi video berat itu saja berbanding dokumen. Okay, kami sebenarnya kami sedang berbincang dan kami pun masih akan buat simulasi mana satu yang tidak bermasalah lah. Ya. Okey. Berkaitan dengan resolusi video kan ya, Cikgu? Ya, okey. Okey. Cikgu cuba ikhtiarkan supaya dapat ikut resolusi yang telah ditetapkan. Ini daripada panduan daripada JPN ni. Cuba minta bantuan daripada guru IT di sekolah biasanya boleh. Sebab technical ni saya pun kurang mahir. Cikgu Saiful yang lebih arif di benda ni. Jadi Cikgu Saiful boleh bantulah dalam penyediaan video ni. Cikgu respon saja dalam grup tu minta bantuan. Iya. Ya, betul. Maksudnya kalau dia rakam di bawah 720 pixel, sebab 720 pixel tu mungkin size dia besar. Kalau dia rakam di bawah 720 tu masih jelas lagi videonya. Untuk peringkat daerah, mengkali kalau ada persetujuan ramai, bolehlah kali diterima. Tapi untuk go on ke peringkat negeri memang kena 720 minima. Begitu. Maknanya kalau dia menang pun, dia kena rakam semula lah. Iya, betul. Kan? Sebab syarat dia tu 720 pixel. Ini yang cerita peringkat negeri lah ni. Kalau untuk peringkat daerah ni. Itulah. Ya, 720 tu diorang dah dapat. Mungkin diorang dapat di bawah lagi sebab masalah size. Kalau video dia tu jelas, aku rasa masih boleh lagi diterima lah untuk penjurian, untuk penghakiman. Tapi kalau anda jelas, itu yang sukar nanti terpaksa rakam semula. Cuba dulu 720, kalau anda dapat, bagilah rendah, tapi asalkan jelas lah untuk dikira penghakiman nanti. Okey. Ya. Terima kasih Cikgu Saiful. Untuk penyediaan video di peringkat daerah ni kita tidak rigid sangat lah sebenarnya. Yang penting ada video tu kita boleh kita muat turun, boleh kita lihat, kita terimalah. Nanti untuk ke peringkat negeri tu pihak PPD akan lakukan peringkat yang seterusnya lah. Sebab video tu akan melalui bagian ICT PPD. Okay. Mungkin ada cara ataupun inisiatif pegawai ICT untuk convert ke pixel yang sepatutnya. Boleh ke tu Cikgu Saiful? Kalau dia di bawah 320, contohlah dia ambil 320 pixel, mau convert pergi atas 720 memang tidak dapat. Sebab sumber dia tu memang di bawah dia punya kualiti. Kecuali kalau kualitinya tu tinggi, contohnya 4K ataupun Full HD, dia nak convert ke bawah itu boleh. Tapi dari bawah pergi atas tidak dapat. Paling-paling dia suruh rakam semula tu. Itu saja biasanya. Okey. Dapatlah untuk peringkat seterusnya tu kita KIV dulu, kita fokus kepada rakaman yang kita boleh buatlah sekarang ni. Iya. Okey, boleh kan Cikgu Azmi? Okey, clear. Alright, terima kasih. Alright. Bingung banget. Okey, sama-sama. dua meeting, Bah. Okey. Next Dua meeting, Bah. Oh, Bah. Faham jalan.
Okey, baik. Kiraan akan bermula pada sentuhan pertama, mana-mana kekurat kaki dan 60 saat berikutnya lah. Tidak semestinya saat pertama tu sudah dia terus timang kan. Mungkin ada beberapa saat seterusnya tu, jadi kita tengok hakim nanti akan ambil masa juga. Okey. Kemudian timangan selepas bola jatuh dan menyentuh lantai atau rumput, selepas tempoh tidak akan dikira. Ini sudah saya maklumkan tadi. Okey, dan juga anggota tubuh badan yang lain lah. Okey, baik. Next, Cikgu Saiful. Okey, baik. Ini kita tengok sentuhan tangan bahu tidak dibenarkan. Okey. Jika berlaku keputusan seri, jumlah timangan sama antara peserta. Kita tengok di sebelah tu lah kan. Cara memutuskannya adalah dengan melihat timangan yang paling sekata antara kedua belah kekurat kaki kiri dan kekurat kaki kanan. Jadi maksudnya jumlah yang besar sama ada kaki kiri atau kaki kanan ditolaklah dengan jumlah yang kecil antara kedua belah kaki tadi. Jadi kalau kita tengok di sana beza yang paling sedikit ialah Firmino kata. Firmino kan. Okey. Jumlah timangan semua peserta sama. Cuma bezanya ialah jumlah. Beza tolak. Jadual pertandingan sebenar gol tolak bolos kan, tapi kali ini jumlah tertinggi antara salah satu kaki ditolak, jumlah paling sedikit. Jadi dapatlah hasilnya tu. Okey, ada apa-apa respon di sini? Tidak kan? Okey. Okey, next. Terusnya. Okey, pakaian dan peralatan, peserta wajib memakai pakaian sukan. Berstoking dan berkasut. Pakaian beridentitikan sekolah, daerah, ini ke peringkat negeri lah. Tapi di sekolah kita pun ada, saya percaya ada baju sekolah masing-masing kan, baju kokem. Jadi bolehlah gunakan baju tu. Tapi kalau tidak ada juga, gunalah baju yang pentingnya sesuai. Memberi keselesaan kepada para peserta. Okey, next. Okey, nah next. Ini pun sudah. Okey. Ini pun sudah, nanti dimaklumkan. Next. Okey. Next. Okey, next. Baik, borang penilaian pertandingan. Okey, cikgu-cikgu ada buat taktikal ke semalam menilai video tu? Adakah yang buat? Bingung dah dapat dinilai. Saya pula ada cuba buat ke? Ada juga, tapi perlu huraian macam mana, contohnya tu lah kan, ketepatan tu, koordinasi tu macam mana nak kira, kelembutan tu macam mana nak kira. Yang itulah perlu penjelasan sikit. Okeylah, kita lihat sama-sama lah. Sebenarnya hari itu masa taklimat di negeri pun memang masing-masing punya pendapat ni berbeza-beza. Okey. Tapi itulah, kita ambil yang mudah sajalah kan. Kalau kita lihat berdasarkan rubrik ini ialah borang penilaian pertandingan kemahiran kreatif. Okey, ada beberapa bahagian lah. Yang pertama bahagian teknik, yang bahagian kedua ialah penilaian atlet murid. Ini kalau kita tengok saksi hadiah lah. Okey, kalau kita tengok pertama asas penilaian kemahiran kreatif ni, ada beberapa item di sana kan. Kreatif. Dua kemahiran kita sudah consider dia dapat 5 markah. Satu pun kita bagi dia 5 markah. Maksudnya dia sudah range 1 hingga 2 tu dia boleh buat lah. Kan? Okey. Kemudian yang kedua 10 markah, 4 kemahiran. 3 atau 4 dia boleh dapat 10 markah. Okey, yang ketiga memuaskan 15 markah, iaitu 5 atau 6 kemahiran. Okey, yang keempat baik 20 markah, 8 kemahiran. 7 atau 8 kemahiran lah.
Yang terakhir cemerlang, murid ni mampu melakukan 10 atau lebih kemahiran. Maksudnya kalau dia boleh buat 12, 13, 14, 15, markah maksimum tetap 20 markah saja dia boleh dapat. 25. Ya, 25 itu saja. Walaupun lebih 10. Contoh 11, 12, 13, 14, 15, masih tetap markah dia maksimum 25 lah. Okey. Baik, yang itu saya harap jelas lah kan yang ini untuk kemahiran kreatif ni. Okey, asas penilaian pula belum mencapai tahap. Kalau kita tengok yang kedua, asas penilaian yang kedua ni belum mencapai tahap minimum 3 markah. Okey. Apa yang boleh saya jelaskan di sini belum mencapai ni, budak tu dia ada skill, dia ada inisiatif untuk melakukan kemahiran tapi tidak berjaya. Okey. Kita tengoklah ketepatan kemahiran tu. Ada tapi tidak boleh buat. Tidak berjaya buat. Jadi kita consider di situ ialah 3 markah lah. 3 markah lah. Kemudian yang kedua mencapai tahap minimum. Okey. Sama ada tepat peserta ni buat kemahiran berjaya sedikit. Tetapi tidak sempurna lah. Tidak sempurna. Contoh dia mau buat around the world lah lebih kurang kan. Around the world ni dia pusingkan bola di kaki dia kan. Tapi separuh saja. Tidak sempurna. Jadi skill tu ada kan. Bolehlah kita bagi dia sebagai mencapai tahap minimum. Okey, boleh kan kawan-kawan? Boleh, jelas. Okey, baik. Yang seterusnya memuaskan ni. Okey. Memuaskan ni kalau kita lihat kemahiran tu berjaya dia buat tapi kurang kemas. Contoh dia buat around the world tadi. Dapat dia buat. Tapi kurang kemas, maksudnya ada sentuhan di paha dia dan macam mau jatuh, lepas tu dia sempurnakan. Okey. Tapi kadang-kadang kita ni susah juga mau jangka kemahiran budak ni, berbeza-beza bahkan. Ya, betul. Contoh peserta A lain dia buat, peserta B lain, tapi sempurna itulah, sempurna dia tu bagaimana sempurna dia tu. Kan? Okey. Kemudian baik ni kemahiran berjaya. Kemahiran berjaya dia lakukan tanpa ada goyang-goyang dan sebagainya lah. Maksudnya baiklah kan. Berjaya dia buat. Okey. Keseimbangan dia tidak terganggu. Okey. Kemudian yang cemerlang. Cemerlang ni memang betul-betul sempurna. Dia pusing bola, terus dia terima balik, dia sambut balik, kemudian lancar pergerakan seterusnya. Okey. Itu boleh kita bagi markah maksimum lah. Tapi rate sebenarnya 13, 14, 15. Tidak juga dinyatakan secara terperinci 13 tu berapa markah dia, 14 tu berapa markah dia. Apa dia punya klasifikasi pemberian markah tu lah. Okey. Baik. Ada apa-apa respon untuk ni, cikgu-cikgu? Setakat ni okey saja ni. Okey, setakat ni okey kan? Okey. Ya. Begitulah yang seterusnya yang di bawah tu, itu kita kena jangan terlampau rigid lah cikgu. Jangan terlampau strict. Kita bagi tahu budak perlu buat macam ni untuk dapat dan markah yang sempurna. Kau perlu buat begini tapi tidak berjaya. Kesian juga dia kan? Okay. Betul. Okey, baik. Seterusnya bagian penilaian. Yang B, bagian B, penilaian atlet murid. Okey, keterampilan, yang pertama keterampilan dan kekemasan diri ini kita lihat dia dari aspek pakaian dia lah. Keterampilan dia dan kemasan diri, macam mana dia punya penampilan, sama ada keluar baju kah, pakai stokin kah, pakai seluar yang tidak sepatutnya kah, kan? Pakai seluar biasanya kita suruh pakai seluar sukan, dia pakai jeans. Itu kita nilai daripada kemasan diri dia lah. Okey. Persekitaran yang selamat pula, ini macam mana kita mau takrifkan dia sebagai selamat ni. Kawasan yang lapang, kadang-kadang ada juga murid yang buat ini di kawasan yang tidak lapang. Ya. Tapi selamat. Contoh ada kawasan beca. Ada kawasan beca. Ya, ada kawasan beca. Itu pun kita kena maklumkan juga dengan budak-budak ni.
Okey. Contoh di atas batu-batu, itu kita consider sudah tidak selamat sebab boleh mendatangkan kecederaan kan. Kemudian ada ruang yang sempit, mungkin boleh melanggar ataupun melanggar sesuatu lah. Kawasan tu sempit. Jadi kita tahulah itu kawasan yang tidak selamat kan. Okey, yang seterusnya karakter. Karakter ni perwatakan peserta ni lah. Tapi ini kita boleh nilai daripada sekolah lah kan. Sendiri kita kenal budak kita, macam mana kita punya peserta ni. Nampak ada sebagai seorang ahli dalam sukan ataupun permainan bola itu tersebut. Okey. Ada apa-apa respon daripada cikgu-cikgu? Ada soalan lah sikit. Okey. Berkaitan karakter ni benda subjektif kan. Kata lah pelajar tu dia ikat rambut lah semasa menimbang bola. Adakah dia akan dipotong markah di bahagian karakter sebab dia ikat rambut? Rambut kan panjang sekarang. Adakah dia akan dipotong markah atau macam mana? Okey, kalau mungkin boleh kita nasihatkan supaya pakai apa yang sengkam kah yang perempuan punya ni. Itu boleh. Kalau ikat rambut tu nampak macam negatif bagi pandangan kita lah. Tapi kita faham juga kan budak, walaupun dalam situasi macam ni kita kena maklumkan dorang lah sebab markah tu memang mempengaruhi. Itu boleh masuk dalam keterampilan dan kekemasan diri lah. Sama ada kemas ataupun tidak kan. Kalau ada beberapa video memanglah kita nampak peserta ni freestyle, tapi di peringkat sekolah saya rasa tidak sesuai lah video tu ditayangkan. Okey, Cikgu Saiful, boleh kan? Okey, boleh. Okey, baik. Setakat ni ada yang lain mau respon? Adakah yang mau kongsi pemarkahan yang sudah kawan-kawan bagi? Adakah? Cikgu Saiful lah. Mana tahu boleh bagi, boleh kongsi. Dah habis aku mengira di malam. Okey lah, tak apa kalau nanti kita bincang waktu penjurian lah, senang. Ya, okey. Bincang dengan yang penting, saya rasa yang penting untuk yang pertama ni sebab budak pun betul lah yang cikgu cakap tadi, kalau kita terlalu bagi tahu dia secara spesifik detail, nanti dorang akan nampak susahnya, dorang pun dia jadi susah betul. Iya betul. Itu yang kita penting risaukan. Bagi tahu saja, okey kamu buat skill saja selain dari menimbang. Menimbang boleh, tapi selain daripada menimbang lagi. Itu saja. Dapatkan berapa yang kamu dapat. Itu sajalah, sempurna dengan tidaknya nanti juri akan tentukan lah kan. Iya, betul. Itu cara yang terbaik lah. Okey. Baik, kawan-kawan lain ada respon lain? Ada pertanyaan kah? Kita bincang sekali lah di sini. Kalau tidak kita terus ke slide seterusnya. Kalau malu hilang. Okey, ini antara kemahiran yang dicadangkan. Tapi kalau berdasarkan senarai ini, ada murid yang boleh buat yang tidak ada dalam ni pun kita akan terima. Maksudnya boleh lah. Tidak semestinya ini diorang kena ikut. Kan ini hanya cadangan. Okey, next Cikgu. Saiful. Next saja. Okey. Ya. Okey. Baik, next saja. Next. Okey, borang skor pemarkahan pertandingan. Ini pun rasanya tidak susah juga, jelas juga kan tadi. Cuma kolom ini sebenarnya saya sudah murnikan dalam bentuk borang yang saya edar dalam grup tu. Ini sebenarnya ada syarat peraturan dia lah. Mungkin bertanya sikit, mungkin nanti rakan lain akan tanya benda yang sama. Untuk gerakan pertama sekali waktu menimbang, ada pelajar yang boleh terus dari kaki. Tapi ada juga pelajar yang jatuhkan bola dari tangan. Jadi untuk yang pertama tu, jatuhan bola dari tangan tu dibolehkan ke tidak? Sebab yang nombor 7 tu, kolom nombor 7, sentuhan tangan tidak dibenarkan. Tapi untuk yang pertama, macam mana? Dibenarkan ke tidak dibenarkan? Okey, untuk pertama boleh. Untuk pertama kita mulakan dibolehkan.
Okey, jelas. Untuk permulaan lah. Nah, sebab kita consider juga nanti budak ni memang susah dia mau naik, terutama perempuan. Tapi kalau ada maklumat terkini, tidak boleh, saya akan maklumkan. Tapi setakat ini boleh. Okey. Okey. Satu lagi, sewaktu dia menimbang, yang nombor 7 sentuhan tangan. Katalah sewaktu menimbang itu, timba punya timbang terkena tangan. Okey. Terkena tangan. Itu lepas tu dia terus timbang masih boleh tidak jatuh. Itu dikira kah ataupun sentuhan tangan tu saja yang tidak dikira? Ataupun macam mana tu? Itu tidak dikira sudah. Maksudnya berhentilah di situ. Maknanya kena tangan je berhenti walaupun bola tak jatuh di lantai. Iya, betul. Sebab itu dikira sudah membantulah. Handball lah dalam syarat permainan bola sepak. Kecuali dia goalkeeper boleh lah kan. Tapi dalam kemahiran ni, dalam pertandingan tidak boleh. Jadi stop teruslah di situ. Walaupun bola masih tidak jatuh, dia timbang lah kan. Iya, betul. Iya, sebab akan memberi kelebihan kepada dia pula. Mungkin dia cakap tidak sengaja, tapi sebenarnya sengaja. Jadi kita putuskan di sini, kiraan akan tamat serta-merta lah. Sekiranya kena tangan. Sekiranya kena tangan, iya. Harap kawan-kawan jelas lah. Kalau kiranya dia kan, dia sudah ke kurak depan, tiba-tiba dia guna CCTV macam takraw satu kali. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Tapi kiraan tidak dikira lah. Dikira, tapi tidak sambung kira lagi nanti kan? Sambung kira. Berbeza dengan yang kena tangan kan? Tangan tu memang kita tidak terima. Kalau paha? Paha boleh. Tapi kiraan pun memang tidak akan dikira. Jadi handball saja kan? Handball saja. Handball. Sama jatuh di tanah. Sama jatuh di tanah, betul. Oke, paham. Oke. Oke, ada lagi kah yang lain? Tanya sajalah. Tuan. Dia kalau waktu dia lambung tuh, kita guna kaki ya, kemudian dia kena di dada. Ada kiraan itu terus berhenti sana ataupun dia masih sambung lagi lah, maksudnya dia terus boleh sambung. Saya kasih dia kan. Dia macam ni, kalau contoh budak ni, peserta ni dia timang bola, dia timang guna kekura, tiba-tiba bola tu tinggi lah kan. Dia tidak mau bola tu jatuh, dia gunakanlah bahagian selain daripada tangan dia, contoh kepala, bahu, dada, paha dan sebagainya, masih diterima. Cuma kiraan tidak akan dikira lah. Apabila bola tu balik kepada bahagian kekura kaki, itu kiraan akan diteruskan semula, disambung. Dan kalau bola tu jatuh di lantai, dia terus berhenti gitu? Iya, dia otomatis berhenti terus. Berhenti kan? Iya, berhenti. Oke, thank you. Oke, Diego. Harap jelas lah. Oke, ada lagi? Oke, rasanya jelas. Seterusnya Cikgu Saiful. Cikgu Saiful ada soalan lagi mau tanya? Saat ini tiada. Last slide. Ya. Last slide. Oke. Last slide. Oke, baik. Cikgu Yusuf pada masuk ni? Langsung dia masuk kah? Jap tengok dulu. Ada ke dia? Cikgu Yusuf. Tiada. Dia memang ada dalam grup MSS kah? Ada. Dia ada dalam grup tu. Mungkin ada di meeting lain mungkin. Dia GCM lain. Mungkin boleh jadi. Oke, dapat kita paham juga. Nanti kita sampaikanlah maklumat yang jelas kepada semua sekolah supaya maklumat ini sampai dan kita punya kejohanan berjalan dengan lancar lah. Oke, daripada saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator kita, Cikgu Roslan. Okey, terima kasih pegawai teknik daerah iaitu Cikgu Rafiz. Okey, seterusnya kita berada pada agenda yang terakhir iaitu hal-hal lain. Jika mana-mana guru ataupun cikgu, tuan-tuan ada pertanyaan, bolehlah bincangkan di hal-hal lain. Okey. Saya buka untuk pertanyaan dan juga hal-hal lain. Silakan.
Pertanyaan, si Yusuf pada sudah kah? Dari tadi dia mau tarik masuk. Si Yusuf GM peringkat kebangsaan sudah tuh. Allah Akbar. Mana Cikgu Chris nih? Selamat petang Cikgu Chris. Ada belum. Okey, hal-hal lain ada? Selamat petang Tuan, sorry lambat masuk. Masuk hal-hal lain sudah kami. Okey, pertanyaan lah kan, kalau sekiranya sekolah tu langsung dah ada penyertaan kan, dah ada tindakan bahkan. Sekarang ni macam kena ugut bah, siapa sekolah mana dah buat penyertaan kena. Dah itulah inilah, lainnya. Ya. Pak Piti jawab Piti. Ada sudah Piti nih. Bukan kena ugut lah, macam kena paksa bah, kesian bah. Iya betul. Ini lagi yang bulan 8 ni banyak betul pertandingan kemahiran kan jadi susahlah juga mencari budak ke sana kemari. Diorang ikut di sukan lain kadang-kadang sudah. Itulah bang. Tapi kami yang di bahagian penyelaras, kami tiada juga kena maklumkan mana sekolah yang tidak hantar penyataan tu, tiada juga kena maklumkan akan diambil tindakan, memang tiada lah. Setakat ni kalau ada hantarlah budak, tapi kalau tiada apa boleh buat kan. Kalau sudah berusaha betul-betul cari memang tidak jumpa ataupun tiada budak yang berminat, apa boleh buatlah. Itu sajalah kalau di bahagian penyelaras kami. Itulah betul masalah kita, bukan dah jumpa budak tapi dah berminat. Cikgu, malah cikgu bercakap. Iya. Ya, faham tu. Sudah terkeluar sudah Cikgu Hafiz. Masalah lain ni. Ya, lain dia baik. Yang lain ada lagi mau diutarakan ataupun kita berbincang saja nanti di grup. Sorry Tuan mencela sedikit. Okey. Right. Kita punya pertandingan bola ni memang terbuka kepada budak sekolah, bahkan sebab ada budak hari itu tiba-tiba bertanya kalau dia punya abang yang mewakili dia untuk buat video tu. Jadi saya cakap memang tidak boleh lah. So betul lah tu kan? Iya betul. Iya betul. Kalau abang dia tu masih bersekolah itu boleh. Tapi kalau abang dia tidak bersekolah dah boleh sudah. Okay. Tapi kalau lah dia kalau abang dia tu bukan warga negara tapi bersekolah, itu masih boleh. Bukan warga negara. Begitu. Ya, cuma di peringkat negeri nanti dia tidak dapatlah. Begitu yang tadi diterangkan oleh PT Rafiz tadi. Untuk di peringkat sekolah Tuan macam mana? Penyertaan tu dia ada limit kah atau mana? Tiada limit. Cikgu Hafiz. Ya, tiada limit. Cuma peringkat daerah satu kategori itu 5 peserta lah bagi setiap sekolah. Ya. Ada tu yang saya hantar ke grup tu. Okey Tuan, itu saja Tuan. Thank you. Okey. Cikgu-cikgu lain ada lagi pertanyaan? Cikgu Azmi. Ya. Cikgu Saiful, sorry. Boleh saya respon yang tadi? Sorry, minta maaf keluar tadi, hilang pula line yes nih. Okey. Tiada sebenarnya tindakan lah sekiranya sekolah tu tidak mengantar. Tapi kita coba bantu budak-budak kita ni, peserta kita ni supaya melibatkan diri lah. Sekurang-kurangnya tamat sekolah, terutama yang tingkatan 5, boleh mendapatkan
satu sijil dan sebagainya lah untuk dokumen orang tamat persekolahan nanti. Oke. Tapi kalau cikgu rasa susah betul juga mencari peserta, apa boleh buat lah kan. Kita pun tidak boleh halang juga. Setakat mana yang kita mampu lah. Ya. Tapi jangan risaulah, tiada tindakan. Cuma sebaik-baiknya kita turut serta. Itu yang digalakkan oleh peringkat PPD dan juga JPN. Kita hantar peserta. Oke, boleh kan Cikgu Azmi ataupun kawan-kawan yang lain? Cikgu Azmi Zahlan bahkan ada 2 bah. Oke. Oke, Cikgu balik pada Cikgu Saiful. Ada lagi soalan setakat ni? Tentang Tuan, yang terakhir dari saya, kita antar para penyerta itu pada kelas berapa hari bulan? 4 ke 5? 4 hari bulan. 4 hari bulan. Ya, 11.59 malam, 4 hari bulan September. Oke, terima kasih Tuan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya baru post link kehadiran tu, nanti boleh isi lah tuan-tuan, lepas habis mesyuarat nanti boleh isi lah link kehadiran. Okey, kalau tiada pas balik pada Setiausaha SU. Okay, terima kasih rakan-rakan cikgu yang sudi respon dan juga yang membagikan cadangan dan seumpamanya. Jadi Saiful, apa lagi? Bukan bergambar. Oh, okey. Aku mau save gambar. Mohonlah rakan-rakan kalau boleh kita tunjukkanlah wajah kita. Ya. Ini untuk dokumentasi, jadi boleh buka kamera. Jadi saya nak ambil gambar untuk kenang-kenangan kan. Mana tahu tahun depan kita sudah ada BJM, sudah bersemuka. Jadi ni kita punya kenang-kenangan lah. Okey, Cikgu Ahmad Zafri dengan Cikgu Zahrin, Cikgu Jol. Boleh nampak kan? Bisa rim dengan PT tu. Okey ya. Ready? 1, 2, 3. Okey, kejap. Okey. Sekejap ya. Sekejap. Sekali lagi ya. Okey, last sekali lagi last. Okey, tengok kamera, senyum. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Si Jol macam mana soal tadi? Jol tu. Hilang, sudah balik. Cikgu Saiful. Ya. Sekejap lah. Habis sudah kan ni? Belum. Belum. Sambil gambar. Gambar kamu tu apa tu? Atap pula, Barkat. Restoran Barkat ke tu? Mengejas. Mengejas ni benar. Mengejas. Sudah tadi kan dapat gambar kan? Okey, Pak. Okey, sudah selesai. Okey, Ruslan, balik pada Ruslan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Saiful Azizi. Jadi Ahmad Kapul. Ya. Okey, jutaan terima kasih kepada semua ketua jurulatih, cikgu-cikgu yang hadir pada petang ini pada mesyuarat pertandingan bola sepak dalam talian. Kerjasama cikgu kita harapkan dapat memberikan impak dan juga melancarkan lagi majlis ataupun pertandingan kita pada masa hadapan. Jadi saya bagi pihak penganjur SMK Gadong mengucapkan, merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu-cikgu yang hadir pada petang ini. Jadi rasanya di sini saja perbincangan kita dan mesyuarat kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi dan juga selamat maju jaya kepada peserta-peserta daripada sekolah masing-masing. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah cikgu. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi kehadiran. Link akan disediakan di dalam grup. Okey, kehadiran dan lupa orang. Kehadirannya lupa nanti bos mengejar. Lambat datang. Alright. Ya. Boleh so minum-minum. Oh. Okey, terima kasih. Azmi kena menjar. Minum. Okey, Cikgu Saiful, terima kasih banyak. Okey, sama Mega. Ya. Bye-bye. Boleh salah live. Oh. Okay, Pul. Ya. Lan. Ya. Jangan lupa catat meeting last 3.20 berapa nih? 3.28. Ya. Ya, nanti kau minitkan sajalah. Okey. Ikut format nanti, yang kau bagi itulah. Seperti itulah. Ikut format tu. Kehadiran tu boleh minta daripada si Ron sebab dia punya data tu masuk ke Gmail si Ron. Ronizal. Okey, baik. Begitu. Okey. Okey Lan, boleh sudah live Lan. Alright, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, assalamualaikum. Assalam.